Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan Nazir Masjid, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah dapat sama-sama menunaikan solat fardu secara berjamaah, yang mana ianya merupakan kefarduan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita ni hamba yang taat, kemudian memberikan harapan kepada kita setelah melakukan ibadat solat tadi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon diberikan kesejahteraan, keselamatan dan juga kemudahan serta nikmat yang berterusan, supaya kita berada dalam keadaan selesa, supaya kita berada dalam keadaan penuh dengan kemudahan. Walaupun hidup ini bukannya setiap waktu penuh dengan kemudahan. Ada waktu-waktunya kita tersenyum dan ada waktu-waktunya kita menanggung kesedihan. Dan lebih-lebih lagi kalau ianya melibatkan hubungan kekeluargaan ataupun melibatkan hubungan persaudaraan. Maka sebab itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kebaikan di atas muka bumi ini daripada kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat orang-orang Palestin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hampir 75 tahun. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang mendakwa bahawa tanah Palestin itu merupakan tanah air dia, bangsa yang pada asalnya tidak wujud di tanah tersebut, tiba-tiba datang pada tahun 1917 mendakwa inilah tanah airku. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kemudahan dengan masjid yang seluas-luasnya dan juga memiliki kemudahan seperti bekalan air. Kadang-kadang ada masjid yang cantik tuan-tuan, tetapi bekalan air tak ada. Minta maaf, bekalan air itu putus. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita meletakkan harapan biasanya masjid ada air, tapi ketika itu tidak ada air. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jadi menyukarkan kehidupan kita. Asalnya nak solat, datang masjid, tiba-tiba tak ada air, tuan-tuan terus patah balik. Tak apa, kata dia, kita balik rumah ajalah sebagai contoh, ataupun pergi ke tempat lain. InsyaAllah tuan-tuan dan dikasihi sekalian, pada malam ini kita sambung sedikit kuliah kita berdasarkan kepada penghakiman di dalam Islam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, lau yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika semua dakwaan manusia itu diterima, maka orang-orang lelaki akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa harta benda dan darah suatu kaum itu adalah miliknya. Dia kata saja tuan-tuan, buat dakwaan, bukti tak ada, hujah tak ada dan sebagainya, saksi pun tak ada. Akan tetapi pembuktian al-bayyinah tadi terletak di bahu orang yang mendakwa dan sumpah. Islam mengajar kita tadi tuan-tuan, datangkan bukti yang pertama, yang kedua bersumpah.
sekiranya tidak memiliki saksi yang mencukupi atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, yakni orang yang kena dakwa. Sebab itu tuan-tuan dan kasih sekalian, bagaimanakah sumpah itu terhasil? Apabila sumpah tadi diminta, berlakunya perselisihan dan perkara tersebut dibawa ke mahkamah, tuan-tuan. Jangan dibicarakan di atas media sosial, tak jadi. Sebab keputusan ni keputusan mahkamah, keputusan hakim. Dan hakim itu dia berkuasa dalam mahkamah, tuan-tuan. Maka qadi ataupun hakim hendaklah meminta beliau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hebatnya dalam Islam, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan dengan nama lain, makhluk lain yang tak ada kuasa. Tidak boleh bersumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada seorang yang bersumpah tadi Islam ataupun tidak. Tuan-tuan, maksudnya tadi kalau orang bukan Islam tadi, dia bersumpah tadi dengan Tuhan, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang-orang kafir ini, tuan-tuan, yang sebenarnya dia beriman juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam ayat Al-Quran itu disebutkan yang sebenarnya kami ni bukan menyembah berhala. Yang dekat depan rumah tu apa, dia bukan berhala ke sebagai contoh? Bukan, tapi liukarribuna ilallahi zulfa. Mudah-mudahan kami sembah Tuhan yang kami cipta ni sampai kepada Tuhan. Dan tuan, senang sangat buat Tuhan dekat depan rumah. Contohlah, tuan-tuan. Alhamdulillah dalam Islam tak ada, tuan-tuan, contoh Tuhan tak ada. Mudah. Tuhan berada di mana-mana. Itu asasnya, tuan-tuan dan dikasihi sekalian. Berbeza dengan agama lain, dia ada contoh, dia ada logo dia, ataupun dia ada tanda dia sebagai Tuhan. Inilah dia Tuhan, walaupun yang sebenarnya dia bukan Tuhan, tapi inilah dia, liqarribuna ilallahi zulfa, boleh menghampirkan kita kepada Tuhan. Tuan-tuan, walaupun kadang-kadang kita pun pening. Kalau sembah Allah kan senang, kamu tak nampak tapi kamu takut pada Allah SWT setiap waktu dan ketika. Dalam masjid, luar masjid sama saja, tak ada beza, tuan-tuan. Tak adalah dalam masjid cantik, tuan-tuan, bertudung, pakai jubah dan sebagainya, tapi bila keluar masjid, tuan-tuan, pakai skirt je. Allahu Akbar. Pening kepala, tuan-tuan, kan? Kadang-kadang ada orang tadi, tuan-tuan, cantik, pakai niqab, tuan-tuan, cantik, nampak mata saja, tapi pakai skirt. Astagfirullahaladzim, dia belajar kat mana pula ni? Semangat tu ada, tuan-tuan, tapi tak ada ilmu sangat. Susah, tuan-tuan, yang dikasih sekalian, kan? Tak faham. Nak kata tak sekolah, susah pula. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan selain daripada kedua-duanya, daripada Ibn Umar radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah dengan nama bapa-bapa kamu. Demi bapa aku, tuan-tuan. Bapaknya dah mati dah, tapi nak bagi tahu pada masyarakat sekalian, bapaknya ada nama dulu pemimpin besar. Katalah dulu, tuan-tuan, ketua kampung ataupun YB, dulu ahli parlimen kawasan, contoh, tuan-tuan. Bapak saya dulu, kata dia. Tak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melarang kamu sumpah dengan nama bapa-bapa kamu. Maka siapa yang bersumpah, maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia diam. Tak payahlah nak bersumpah sangat. Tuan-tuan dan kasih sekalian. Maka qadi ataupun hakim tadi bertanggungjawab menentukan agar sumpah diperkuatkan dengan menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi Ar-Rahim, contoh, tuan-tuan. Wallahi Al-Azim. Dan orang Arab, tuan-tuan, dia suka bersumpah. Kita tanya macam mana cara nak pergi ke KL, contoh, tuan-tuan. Abang ikut jalan ni, lepas tu straight abang masuk kanan. Cerita bukan main, confident tadi, tuan-tuan. Lepas tu kita tanya, betul ke jalan ni? Wallahil-azim. Tuan-tuan, nak cerita dia, nak kata dia tak tahu, tapi nak cerita dia cerita tu yang benar, dia sumpah dengan nama Allah SWT. Senang kata tadi, tuan. Kita ikut pula kata dia, rupanya jumpa jalan mati. Tuan-tuan yang dikasih, rupanya dia bukan orang sini ataupun bukan orang KL. Cerita macam tahu, rupanya bila dia siasat, saya pun sebenarnya pendatang juga, saya pun tak tahu kawasan ni. Awak tanya, saya macam pandai lah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, sebab itulah, tuan-tuan yang dikasih sekalian, kalau kita lihat kisah Nabi, kisah Abu Talib yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, tuan-tuan, yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka ketika itu dia berwasiatkan, dia pesan kepada anak dia Abu Talib. Abu Talib ini siapa tuan-tuan? Abang kepada bapa Nabi. Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Nabi tuan-tuan. Ni abang dia. Nak cerita hebatnya perhubungan kekeluargaan. Walaupun Nabi ni kecil tuan-tuan, ketika itu umur lebih kurang 8 tahun. Baru 8 tahun tuan-tuan. Budak kecil je kan? Bayangkan tuan-tuan kan? Budak kecil tak tahu apa-apa. Daripada lahir, bapa tak ada, meninggal dunia dah. Waktu ibunya mengandung, ibunya Aminah mengandung 2 bulan, bapaknya meninggal dunia. Dalam kandungan. Kalau kita lah, kalau ibu yang tak kuat tersentap tuan-tuan, sila hari bulan boleh gugur tuan-tuan. Siapa nak jaga anak ni sebagai contoh tuan-tuan? Siapa yang nak meneruskan kehidupan ni? Tak seronok, dah bergelar isteri. Kalau anak dara boleh tahan lagi tuan-tuan, kalau dah bergelar isteri, jadi contoh tuan-tuan dan kisah sekalian. Tapi Abdul Muttalib berpesan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, kamu jagalah budak ni. Budak ni anak yatim piatu, orang susah, tetapi keluarga dia keturunan mulia. Tuan-tuan, dia pesan, jangan kamu anggap tugas nak menjaga Nabi ini sebagai tanggungjawab sambilan, suka-suka ataupun tak nak, ataupun kamu rasa patut jaga atau tak patut. Sebagai contoh tuan-tuan, dia kata kamu menjadi tanggungjawab kamu, wajib jaga dia. Zaman jahiliah tuan-tuan, Nabi masa kecil lagi, umur 8 tahun. Bapa saudaranya Abdul Muttalib jaga Nabi, sebab budak ni lain daripada yang lain. Contoh tuan-tuan, kenabian Nabi SAW. Abu Talib pun terima tuan-tuan. Dia kata apa tuan-tuan? Wallahi tuan-tuan, demi Allah, walaupun ketika itu jahiliah tuan-tuan, belum Islam lagi, aku akan jaga anak ni, aku akan jaga budak ni. Tuan-tuan yang dikasih sekalian kan, cuba kita bayangkan tuan-tuan, baru-baru ni kisah budak Zain kan, tuan-tuan, budak umur autism, umur 6 tahun, tiba-tiba mati, meninggal dunia. Budak tu dah lah tak ada akal sangat tuan-tuan. Lepas tu orang bunuh dia lagi sedih tuan-tuan kan? Tapi Nabi SAW yang dijaga oleh Abu Talib tadi tuan-tuan kasih sekalian, dia jaga Nabi macam jaga anak, lebih daripada jaga anak ni. Dan Abu Talib ini mewarisi tugas Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni tuan-tuan, dia penjaga kota Mekah. Maksudnya apabila orang menunaikan ibadat haji ataupun buat umrah, ni sebelum Islam lah tuan-tuan. Sebelum Islam lagi, orang Arab dah biasa datang kota Kaabah tuan-tuan, dia tawaf. Tuan-tuan, dalam riwayat lain, dalam sejarah lain ditulis, hebatnya orang tawaf ni tuan-tuan, sampai dia buat dua shift tuan-tuan, satu lelaki, satu perempuan. Sebab orang perempuan tadi tuan-tuan, dia tak pakai apa-apa. Sebagai contoh, orang lelaki pun sama juga. Ni hebat. Tuan-tuan, kalau zaman sekarang buat macam tu, habis tadi tuan-tuan, huru-hara dibuatnya. Sebab manusia satu dunia datang. Ni nak cerita zaman Nabi, zaman jahiliah dulu tuan-tuan. Walaupun ketika itu taklah cantik mana tuan-tuan Kaabah tersebut, tetapi budaya tawaf tu dah benda biasa, sejak dulu dah dilakukan. Jadi Abu Talib ini tugas dia menjaga ataupun memberi makanan kepada jemaah-jemaah haji ataupun umrah yang datang ke kota Mekah, ke Kaabah tadi nak menunaikan ibadat. Dia bagi makan, dia bagi minum tuan-tuan, dan dia jaga telaga Zam-Zam. Keluarga dia jaga tuan-tuan, orang lain tak boleh jaga. Maknanya satu kemuliaan yang besar tu, bagi orang makan. Nak cerita apa tuan-tuan, walaupun kita ada jawatan besar, tapi kita bagi orang makan tuan-tuan. Kan seronok kan tuan-tuan kan? Setiap hari datang kuliah kat masjid ni ada makan. Semua orang suka datang tuan-tuan, masya-Allah kan. Tapi mana nak dibuatnya, mana ada duit ustaz, kutipan pun tak seberapa. Tuan nak bagi makan free begitu saja, bahayalah sebagai contoh tuan-tuan. Lagi pula kalau buat kat kawasan PPR tuan-tuan, kawasan perumahan rakyat miskin tuan-tuan, lagi suka datang. Tuan-tuan makan pula nasi biryani dan sebagainya, suka tuan-tuan yang dikasih sekalian. Begitulah keadaan Abu Talib tuan-tuan. Dan satu ketika dalam keadaan demikian berlaku kemiskinan ataupun berlaku kesusahan. Dia hampir-hampir miskin tuan-tuan. Dia jaga makanan, tetapi akhirnya pendapatan dia makin susut, makin kurang. Tetapi dia tetap yakin bahawa apa yang dilakukan ini adalah kebaikan kepada manusia. Tuan-tuan, dia teruskan, dia pinjam duit dengan anak abang saudara dia Al-Abbas, pinjam sikit tuan-tuan, modalkan dia sebab nak bagi makan pada jemaah-jemaah haji yang datang tuan-tuan. Dan hebat lagi dia tadi tuan-tuan, pada zaman pentadbiran dia,
pemerintahan dia ataupun pada masa pentadbiran dia tadi, berlaku keadaan kemarau. Rakyat Mekah semua datang jumpa dia. Abu Talib, sekarang ni kami punya sawah semua dah kering, tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, pokok-pokok taman kami semua makin kecut, tak diisi dah, tuan-tuan. Macam mana kita nak dapat hasil? Contoh tuan-tuan. Lalu ketika itu tuan-tuan, Abu Talib dia ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika tu berumur 8 tahun tuan-tuan. Dia kata tak apa, tuan-tuan, bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya. Bila keluar daripada rumah, tiba-tiba tuan-tuan, kawasan yang panas kering kontang tuan-tuan bertukar menjadi gelap. Dia bawa keluar Nabi Muhammad SAW. Awal makin gelap. Pergi ke Kaabah tuan-tuan. Pergi ke Kaabah, dia rapatkan Nabi SAW dekat Kaabah. Disuruh semua tengok Nabi. Dan didekatkan Nabi SAW. Dan diberitahu kepada orang Mekah sekalian, tuan-tuan sekalian, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan jahiliah tuan-tuan, dia sembah berhala, betul tuan-tuan, tapi keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Tak lama lepas itu tuan-tuan, hujan selebat-lebatnya. Tuan-tuan, dan tak berlaku lagi peristiwa kemarau. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila berlaku keadaan demikian tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Abu Talib makin sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak ni sentuh aja terus menjadi, sebagai contoh. Tuan-tuan kasih sekalian, ni hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia jaga Nabi sampai Nabi kahwin. Tuan-tuan, dia jaga Nabi sampai Nabi kahwin dengan Khadijah. Dia jaga lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dah masuk bila Nabi dah mendakwa dia sebagai rasul utusan Allah, dia tetap lagi jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya Abu Talib ini tadi tuan-tuan dan kasih sekalian, dia tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kaumku, bangsaku, saudara-saudaraku, kawan-kawan aku semua tanya, kamu ni membawa ajaran yang cukup sakit hati pada pandangan mereka. Kamu asyik memperlecehkan Tuhan mereka. Kamu kata berhala ni benda tak betul. Kamu kata mereka ni sesat, menyembah ajaran yang tak betul, tak menyembah Allah Subhanahu yang sebenarnya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Nabi kata, wahai bapa saudaraku, sekiranya kamu meletakkan matahari di kananku dan juga bulan di kiriku, tuan-tuan, supaya aku meninggalkan urusan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku tidak akan tinggalkan. Letak bulan, letak matahari tuan-tuan. Jawapan Nabi SAW, siapa yang boleh ambil matahari tuan-tuan? Siapa boleh ambil bulan tuan-tuan? Tinggi, mana boleh sampai tuan-tuan? Pernah satu ketika tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ketika mana Nabi SAW nak kahwin dengan Sofiah tuan-tuan. Sofiah ni dia bermimpi tuan-tuan, isteri Nabi, antara isteri Nabi, dia bermimpi bulan jatuh ke riba. Tuan-tuan, satu hari dia cerita dengan suami dia, bang, saya bermimpi bulan jatuh ke riba. Tuan-tuan, bayangkan bulan jatuh ke riba tuan-tuan, berapa besar tuan-tuan bulan nak jatuh. Kalau kita lah tuan-tuan, tapi nak cerita gambaran begitu, ni mimpi tuan-tuan. Ketika itu isteri tak tahu apa-apa tuan-tuan, Sofiah ni. Dan suami dia juga merupakan salah seorang pemimpin kaum Quraisy tuan-tuan. Ditumbuk muka bininya tuan-tuan, isterinya. Lebam tuan-tuan. Lebam. Sebab suaminya tahu yang dimaksudkan bulan itulah Nabi Muhammad SAW. Dia ceraikan isteri dia. Tuan-tuan, isteri tak tahu apa-apa tuan-tuan. Sampai tahap itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, isteri tak tahu apa-apa, suami yang dapat rasa cemburu dan sebagainya, ditumbuk muka isteri sampai lebam sebelah. Tuan-tuan, isteri tak tahu apa-apa, tiba-tiba lebam. Apa hal ni bang? Tuan-tuan, saya bermimpi saja, bukannya keluar ke jalan-jalan ke makan angin ke dan sebagainya. Saya bermimpi. Tuan-tuan, akhirnya itulah tandanya Sofiah tadi tuan-tuan berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Nabi nak berkahwin pun tadi tuan-tuan, nak beristeri pun ada sebab-sebabnya. Dapat kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan suka-suka tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang, yelah ustaz, inilah peluang kita nak menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu je tuan-tuan syariat, yang lain tak ada syariat. Tuan-tuan yang dikasihi, ulang. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dalam keadaan bersumpah tadi dan lain-lain sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan sumpah tadi menjadi lebih besar daripada diri orang yang bersumpah, dan menghalang orang yang bersumpah daripada bersumpah.
sekiranya dia mengetahui tentang pendustaannya. Janganlah bersumpah kalau menipu. Tadi tuan, sumpah ni satu perkara yang tak boleh dibawa main, tuan-tuan. Tak boleh suka-suka nak sumpah, tuan-tuan dan sekalian. Adab-adab bersumpah, tuan-tuan. Apabila sumpah tertuju kepada orang yang bersumpah, maka adalah digalakkan sepatutnya hakim ataupun qadi menasihati orang yang bersumpah sebelum sumpah dan memberi amaran kepadanya mengenai sumpah palsu. Sebab kita nak butuhkan suatu hukuman. Ada satu kes, tuan-tuan, tak boleh selesai dan orang tak berapa percaya. Jadi kita kena bersumpah, tuan-tuan, nak memastikan bahawa kita di atas kebenaran. Kita tak tipu dan tak takut pun, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada manusia dia berani bersumpah sebab dia bimbang namanya tadi dimalukan. Dia dah melakukan kesalahan, tapi dia bimbang orang akan memperkatakan sesuatu mengenai kesalahan dia. Sebagai contoh, tuan-tuan, telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa dua orang wanita telah membuat lubang dalam sebuah bilik ataupun rumah. Maka salah seorang daripada mereka telah keluar membawa alat yang digunakan untuk melubang itu, yang telah tercucuk masuk ke dalam tapak tangannya. Lalu beliau mendakwa bahawa temannya itulah yang menyebabkan tangannya tadi tercucuk. Dia buat sendiri, tuan-tuan. Dia buat lubang. Dua orang wanita, salah seorang tadi dia tebuk dinding, tiba-tiba tangan dia luka. Dia kata kawannya lah yang menyebabkan dia terluka. Tuan-tuan dan dikasihi sekalian, Ibnu Abbas, di mana beliau telah berkata, peringatkanlah wanita itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila nak dibicarakan mengenai wanita tersebut, ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau pun membacakan ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yashtaruna bi ahdillah. Sesungguhnya orang-orang yang telah menukar janjinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula dia bersumpah, betul, wallahi, tapi yang sebenarnya palsu. Dan mereka pun memperingatkan wanita itu tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu akhirnya wanita tersebut mengakui. Tuan-tuan, ada yang mengaku, tuan-tuan. Pernah berlaku juga, tuan-tuan dan dikasihi sekalian, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang melakukan perbuatan zina. Zaman Nabi ni, bukan zaman kita je, zaman Nabi. Ada satu pasangan, tuan-tuan, dah melakukan perbuatan zina. Bila dah buat zina, tuan-tuan, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah zina. Dia bagi tahu depan Nabi, tuan-tuan, sebab takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, tuan, balik. Nabi tak nak dengar, tuan-tuan. Dia pun balik. Lepas tu datang balik, tuan-tuan, buat kali kedua. Datang lagi, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Tuan-tuan, Nabi kata balik, tuan-tuan. Kali ketiga datang lagi sekali, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah berzina. Tuan-tuan, mengaku sungguh, memang buat sungguh, inilah pasangan aku. Tuan-tuan dan dikasihi sekalian, Nabi pun tak boleh nak kata apa. Tuan-tuan, bila orang dah mengaku sendiri, sebab Nabi seboleh-boleh tak nak dengar, tuan-tuan. Sebab hukum Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang berzina tadi, tuan-tuan, kena direjam. Bagi orang yang berkahwin, kalau yang belum berkahwin, maka dia kena disebat, dirotan sebanyak 100 kali sebatan. Dan ada yang ditambah lagi, kena dibuang negeri. Sebagai contoh, tuan-tuan dan dikasihi sekalian, itu dalam Islam, tuan-tuan dan dikasihi sekalian. Sebab itulah, tuan-tuan dan dikasihi sekalian, sumpah ni cukup penting, nak memperkuatkan tentang hujah kita, sama ada kita di atas kebenaran ataupun sebaliknya. Dan Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man khalafa ala yaminin sabrin la yaqtati'a biha ma lam ri'in muslimin laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah dengan sumpah yang memiliki nilai hukum untuk merebut harta seorang muslim, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu dalam keadaan Allah murka kepadanya. Sebab itu, tuan-tuan, mungkin kat dunia kita boleh selamat, boleh bersumpah palsu dan sebagainya, tetapi ingat, ianya menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia dengan manusia tak ada masalah, tuan-tuan, habis cerita bila dua-dua dah meninggal dunia. Tetapi lepas itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditanya mengenai amalan kita. Apalagi kalau perkara tersebut menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan dikasihi sekalian, dalam satu hadis ada juga menceritakan tentang seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah, tuan-tuan.
Sa'labah ni tuan-tuan seorang sahabat Nabi yang baik, yang taat, yang beramal ibadat yang banyak tuan-tuan, yang banyak melakukan amal ibadat. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan, dia terlihat seorang perempuan mandi. Tuan-tuan, tak sangka-sangka tengok orang mandi tuan-tuan. Tak tahulah macam mana keadaannya. Dan dia akhirnya malu tuan-tuan. Dia malu. Nabi selalu sebut nama dia. Tiba-tiba dia malu dengan Nabi SAW. Dia berkhaluat. Dia mengasingkan dirinya dalam satu kawasan, sama ada gunung ataupun bukit tuan-tuan. Duduk dalam gua sebagai contoh tuan-tuan. Nabi lama tak jumpa dia. Rupanya dia mengasingkan diri dia tadi tuan-tuan. Dan Nabi tertanya-tanya, mana pergi Sa'labah ni tuan-tuan. Dan setelah mana diceritakan keadaannya, Nabi tanya dia pun akhirnya memberitahu kepada Nabi, wahai Muhammad, dia sebenarnya aku malu. Dia bukan buat zina pun tuan-tuan. Dia terlihat orang perempuan mandi. Kadang-kadang kat tempat lain tuan-tuan, Masya Allah, kawan-kawan saya lah tuan-tuan yang kerja dekat sebelah Sabah, sebelah Sarawak tu kata dia, kadang-kadang lah tuan-tuan, kita tak sangka pergi kat sungai tuan-tuan, tiba-tiba ada orang mandi tuan-tuan, tak pakai apa-apa pun tuan-tuan, zaman moden. Sebab kat dalam tuan-tuan, kawasan jauh, kan jauh tuan-tuan, Sarawak ni kawasan jauh dan banyak kaum-kaum dia. Dia kata nak buat macam mana Ustaz? Sabar je lah sebagai contoh tuan. Tempat tu biasa rupanya. Lepas tu dia pun ajak, Ustaz boleh lah sekali-sekali. Tak payah lah tuan-tuan, jauh. Nak sakat kita tengok, tak payah. Tuan-tuan dan kawan sekalian. Dan akhirnya tuan-tuan, dia mengadu pada Nabi SAW supaya diampunkan dosanya. Dia minta pada Nabi, tuan-tuan, dia sedih di atas perbuatannya, nanti Allah SWT akan mengazabnya. Dia takut dengan Allah SWT. Sehingga akhirnya Nabi memberikan kepada ketenangan, jaminan bahawa Allah SWT tahu tentang apa yang telah dilakukan, dan Allah SWT memaafkan perbuatannya. Lalu dia pun menjerit tadi tuan, alhamdulillah, puji Allah SWT, sampai dia meninggal dunia. Tuan-tuan, bila dia meninggal dunia tadi tuan-tuan, dan dikasihkan, digambarkan Nabi SAW nak pergi nak solatkan dia tuan-tuan. Nabi berada dalam keadaan dia menjengkitkan kakinya. Tuan-tuan, jengkit kaki tuan-tuan. Bila sahabat nampak, sahabat tanya, wahai Muhammad, kenapa kamu jalan macam orang jengkitkan kaki? Kena berhati-hati. Nabi bagi tahu, nak cerita, ramainya malaikat yang datang menghadiri kematian dia. Tuan-tuan, kamu tak nampak? Tuan-tuan yang dikasihi, kamu ingat aku buat apa? Sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasihi, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya dalam bab sumpah ini, supaya berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan, supaya sebenarnya dengan kenyataan tersebut melegakan hati kita dan melegakan orang yang ada masalah dengan kita tuan-tuan. Dua-dua puas hati. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi sekalian, penghakiman qadi tadi berdasarkan kepada ilmunya. Jika tuan hakim mengetahui hakikat dakwaan yang diadukan kepadanya, maka beliau bolehlah menjalankan penghakiman berdasarkan pengetahuannya. Sebab itu tuan-tuan dikasihkan, dalam perkara yang dibangkitkan ataupun yang diadukan kepada pihak mahkamah, mestilah berdasarkan kepada bukti-bukti yang jelas, dengan fakta-faktanya, dengan saksi-saksinya. Tak boleh kata-kata saja tadi tuan-tuan, tak puas hati, begitu saja, setakat tak puas hati. Mana dalilnya? Mana buktinya? Mana sebab-sebabnya tuan-tuan? Sebaliknya, beliau mestilah menjelaskan penghakiman, menjalankan penghakimannya dengan bersandarkan kepada hujah-hujah zahir pihak yang mendakwa ataupun pihak yang kena dakwa, walaupun hujah-hujah ini bertentangan dengan pengetahuan. Sebab itu tuan-tuan, nak jadi hakim ni bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Sebab kadang-kadang tanya hakim, tuan-tuan, awak ni yang arif agak-agak okey ke jatuhkan? Saya sebenarnya tak tenteram Ustaz, bimbang-bimbang saya jatuhkan hukum yang menyalahi. Silap-silap saya salah buat hukuman. Tapi hakim kalau putuskan hukuman tuan-tuan, selesai, habis dah, tak ada nak bicara minta ulang semula sebagai contoh, habis. Mungkin boleh bawa ke mahkamah rayuan dan sebagainya tuan-tuan, itu bab lain tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Tetapi maknanya apabila hakim telah menjatuhkan hukuman, itulah dia keputusannya. Tetapi sebelum menjatuhkan hukuman tuan-tuan, perlu ada pendakwaan, perlu ada pembelaan. Maksudnya kena ada bukti, ada perbincangan dan sebagainya, bukan terus jatuhkan hukuman dan sebagainya.
Diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim, dan selain daripada keduanya daripada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bihujjatihi min ba'din faqdi lahu ala nahwa ma asma." Aku hanyalah manusia biasa. Adapun kamu mengadu hal perselisihan kamu kepadaku, kemungkinan sebahagian daripada kamu mempunyai hujah yang jelas dan kuat, maka aku akan membuat keputusan berdasarkan apa yang aku dengar. Inilah hebatnya hakim, tuan-tuan. Nak dengar dulu pandangan ataupun nak dengar dulu hujah-hujah dari pihak pembelaan dan juga hujah-hujah daripada pihak pendakwaan. Kita dengar dulu, tuan-tuan. Sebab itulah dalam Islam nak berlaku adil, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang mengadu, "Ustaz, saya sebelum ni dapat zakat, tiba-tiba tahun ni tak dapat zakat." Tuan-tuan yang dikatakan sekalian, tak bolehlah mengadu pada saya. Mengadulah kepada pihak zakat, pejabat zakat. Kenapa tak dapat? Tahun lepas dapat apa? Dapat. Tahun ni tak dapat sebab apa? Sebagai contoh, tuan-tuan dan dikatakan sekalian. Sebab itu hak pusat zakat, tuan-tuan. Dia nak bagi ke tak bagi, itu pulang pada dia. Sebab dia yang menguruskan. Dia dah terima amanah, orang dah bayar zakat pada dia, dan dia ada sejumlah harta, tuan-tuan. Dia nak bagikan semula kepada orang yang menerima. Jadi dia buat keputusan. Cukup syarat, dia serahkan, dia bagi. Tuan-tuan dan dikatakan sekalian. Berbeza dengan manusia, tuan-tuan. Dia kata, hak saya orang Islam, saya miskin. Tuan-tuan, betul miskin. Tapi kenalah ceritakan bagaimana kemiskinan dia, bagaimana kesusahannya, baru dapat harta tersebut, tuan-tuan. Dan kena ingat, tuan-tuan, zakat tersebut merupakan hasil sumbangan daripada orang-orang Islam yang mengeluarkan sebahagian daripada hartanya kerana nak menunjukkan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya amalan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Dan kalau kita lihat di zaman Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, dia keluarkan zakat, dia cari orang yang menerima zakat, tuan-tuan. Dia kata, saya nak keluarkan zakat, nak bagi zakat kepada orang yang layak menerimanya. Tadi, tuan-tuan, zaman dia nak bagi zakat, tuan-tuan. Tapi tak ada orang yang terima zakat tadi, tuan-tuan. Dia bagi pada A bagi pada B bagi pada C sampai Z, dan akhirnya patah balik pada dia. Dia kata, saya nak cari orang yang terima zakat, tapi tak ada siapa yang layak nak terima zakat, ataupun tak ada siapa yang terima zakat. Zaman Umar bin Aziz tadi, tuan-tuan, khalifah yang kelima, tuan-tuan, yang dikatakan khalifah yang hebat. Kerana pada zamannya, tuan-tuan kasih sekalian, manusia berada dalam keadaan yang begitu hebat keimanannya kepada Allah Subhanahu. Manusia semua takut nak terima duit zakat, tuan-tuan. Bimbang-bimbang dia makan duit haram. Yang sebenarnya dia layak, maka dia terima. Kalau dia tak layak, maka dia tak nak terima tadi, tuan-tuan. Tapi kita ni pula, tuan-tuan yang dikasih sekalian, kalau ada pemberian ke atau apa-apa sumbangan ke, kita tanya, ikhlas ke nak bagi? Tadi, tuan-tuan, tanya tadi, tuan-tuan. Bukan kita kata layak ke kita menerimanya, sebagai contoh. Tuan-tuan dikasih sekalian, kan? Sebab itulah, tuan-tuan dikasih sekalian, kalau kita lihat pula bagaimana Imam Nawawi, dia orang Syria, tuan-tuan. Dia banyak buat kuliah, terutamanya pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat kebiasaannya orang-orang Syria ni, ataupun di zamannya, manusia di zamannya, selalu bersedekah. Tuan-tuan, biasanya letak kat masjid lah, senang cerita. Letak kat masjid dan, tuan-tuan, untuk orang makan. Banyak harta makanan, banyak buah-buahan, dia bagi free of charge, ambil saja, tuan-tuan. Tapi Imam Nawawi dia tak ambil, tuan-tuan. Sebab aku bimbang harta yang diserahkan ataupun yang disedekahkan daripada sumber yang tak halal. Bukan tak sah, tuan-tuan, nak ambil tak ada masalah, kan? Ada nasi bungkus, ada nasi ayam sebagainya, ambil tak ada masalah. Tapi bagi Imam Nawawi, aku bimbang daripada mana sumber hasil pendapatan tersebut. Dia bimbang yang itu, tuan-tuan. Bukan dia bimbang makanan tersebut, makanan tak ada masalah. Sebagai contoh juga, tuan-tuan dan dikasih sekalian, kat negara Mesir, tuan-tuan, dia ramai ada penari-penari, tuan-tuan. Kita katakan penari gelik lah, tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, Masya Allah, dia orang ni banyak bersedekah, tuan-tuan. Hari-hari bagi makan, tuan-tuan, KFC, tuan-tuan. Makan ayam, bukan ayam KFC, tuan-tuan, ayam golek. Orang Arab, tuan-tuan, dia kalau ayam golek tu, tuan-tuan, seekor boleh makan seorang, kan? Tak ada masalah. Tapi biasa dia bagi dua, kadang belah empat, tuan-tuan. Sebab ramai nak makan, tuan-tuan. Dan ini pun sedekah dalam bulan Ramadan. Dan dia bagi yang terbaik, tuan-tuan. Sedekah banyak, tuan-tuan, Masya Allah. Letak pula kat depan Masjid Azhar. Sedekah dekat Masjid Azhar. Lagilah, tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, yang baik ni walaupun dia buat kerja haram, tuan-tuan, akhirnya mufti keluar kenyataan, tuan-tuan, hukumnya haram. Niat tu baik, tuan-tuan, sedekah, tapi daripada sumber yang haram, tuan-tuan. Haram hukumnya.
Sebab orang penari giring tuan-tuan, dia tak pakai apa. Macam kat pantai lah, macam Mak Saleh kat pantai. Tuan-tuan. Tapi orang macam payahlah tuan-tuan. Kadang-kadang payah juga. Kadang-kadang ada jemaah haji, jemaah umrah singgah kat Mesir tuan-tuan. Tengok sekejap, tuan-tuan. Lepas ni Tuan Haji nak buat apa? Lepas ni taubat lah depan Kaabah. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, letih tengok macam ni tuan-tuan. Pening kepala. Tapi kadang-kadang itulah, ada manusia juga yang bawa ke tempat-tempat yang tak betul. Sebab kadang-kadang tempat ni ada yang baik, ada yang tak baik tuan-tuan. Manusia pun begitu juga. Ada manusia yang baik, ada yang soleh, ada yang jahat. Sebagai contoh, walaupun sama saja rupa dengan kita, tak boleh, sebab kita tak kenal hati manusia. Tuan-tuan dan kasih sekalian, sebab itu Nabi kata, aku hanyalah manusia biasa. Kamu mengadukan perselisihan kamu kepadaku. Ini hebatnya Nabi SAW, tuan-tuan. Apabila berlaku permasalahan di kalangan orang Islam, rujuk pada Nabi. Nabi setuju. Nabi kata, rujuk pada aku. Bayangkan tuan-tuan, penduduk Madinah berapa punya ramai, pelbagai masalah, semua rujuk pada Nabi SAW. Sebab Nabi lah sebagai hakim, satu-satunya hakim yang memutuskan keputusan, tuan-tuan. Kemungkinan sebagian daripada kamu punya hujah yang jelas dan kuat, maka aku ingin mendengarnya. Nabi nak tahu apa ceritanya, tuan-tuan. Dan Nabi berlaku adil kepada semua orang, tuan-tuan. Sama ada orang Islam, sama ada orang Yahudi, sekalipun, tuan-tuan, Nabi berlaku adil. Kita ni janganlah kata orang Islam je, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Nabi kata berlaku adil pada semua kaum. Sama juga tuan-tuan, kalau nak sedekah, sedekah pada orang Islam dapat pahala, tuan-tuan. Sedekah pada orang kafir, orang miskin, di kalangan orang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala pun dapat sedekah juga, tuan-tuan. Dapat pahala juga, tuan-tuan. Sama saja, tak ada beza. Tak adalah kata orang Islam ni dapat 10% ataupun 10 darjat. Tapi apa ni sedekah pada orang bukan Islam ni, maka pahalanya sikit saja sebagai contoh. Tidak, tuan-tuan, sama saja, tak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita menunaikan tanggungjawab kita nak membantu sesama manusia. Sebab semua ni adalah manusia tadi, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan merupakan keturunan Nabi Adam AS, anak Nabi Adam. Cuma yang membezakan mereka ini ialah mereka ini ada di kalangan mereka itu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada di kalangan mereka itu masih belum lagi diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, hidayah ni milik Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dalam kisah Abu Sufyan, tuan-tuan, yang jaga Nabi SAW sejak Nabi kecil sampailah dia meninggal dunia, tuan-tuan. Sampai Nabi kahwin, sampai dia meninggal dunia tadi, tuan-tuan, Nabi SAW sentiasa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan hidayah kepada datukku ni, bapa saudara aku ni, tuan-tuan. Kata, doa, wahai Tuhan, bantulah aku, berilah hidayah kepada bapa saudara aku ni. Dialah bapa saudaraku yang paling aku sayangi. Waktu kecil dulu, tuan-tuan, zaman Nabi SAW, waktu dijaga oleh Abu Talib, pernah satu ketika dia nak tinggalkan Nabi SAW, tuan-tuan. Dia nak pergi berniaga dekat Syam, tuan-tuan, sebelum dia bawa Nabi. Dan ditinggalkan dekat kota Mekah, tuan-tuan. Wahai Muhammad, kamu tinggallah sekejap, sebulan. Pakcik nak pergi berniaga sekejap, nak cek modal, sebagai contoh, tuan-tuan dan kisah sekalian. Nabi SAW tadi, tuan-tuan, menangis. Tadi, tuan-tuan, dia nak pergi lah, Nabi menangis, tuan-tuan. Tengok Nabi menangis, tuan-tuan, dia bawa sekali. Wahai Muhammad, kamu ikut sekali lah. Pergi sama-sama dengan pakcik. Sama-sama kita pergi berniaga, tuan-tuan. Sampai kat Buhairah tadi, tuan-tuan. Sampai kat Busra. Sampai dekat Syam, hampir-hampir dengan Syam, tuan-tuan, jumpa dengan Buhairah, pendeta Nasrani. Bagi tahu kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, budak ni ada masa depan yang cukup besar, memainkan peranan yang besar pada masa akan datang. Maka sekiranya aku ni masih muda, maka aku akan membantu dia. Tetapi aku dah tua, dan aku menasihatkan kamu, wahai Abu Talib, bawalah dia kembali ke kota Mekah. Tak jadi berniaga, tuan-tuan, patah balik. Sebab dinasihati oleh seorang pendeta yang namanya Buhairah. Bagi tahu pada dia, sekiranya dia ni dijumpai oleh orang Yahudi, nescaya dia akan bunuh. Sekarang juga dia akan bunuh. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dengan nasihat tersebut, tuan-tuan, kalau kita tadi, tuan-tuan, modal banyak, dah keluarkan pinjaman dan sebagainya, barang tak jual lagi, tuan-tuan, tiba-tiba orang suruh patah balik, tuan-tuan. Dah lah datang jauh-jauh, tuan-tuan, berbulan baru sampai, sebulan dua dalam perjalanan, tuan-tuan, nak pergi tempat yang jauh, tiba-tiba dia suruh patah balik, tuan-tuan. Apa perasaan kita? Saya punya hasil ni, perniagaan saya macam mana? Hutang banyaklah bertambah, sebagai contoh. Tapi dia mengambil nasihat daripada Buhairah tadi, tuan-tuan, dan dia patah balik, tuan-tuan. Sebab itu Nabi SAW ketika mana Abu Talib nak meninggal dunia, dia berdoa pada Allah Subhanahu, walaupun dah last minute dah, tuan-tuan, berdoa juga pada Allah Subhanahu, wahai papa saudaraku, ingat, sebutlah nama Allah, sebut nama Allah je, jadilah, tuan-tuan.
Abu Talib kata, tuan-tuan, aku segan, malu nanti kalau aku mati, kaum kerabat aku semua nanti kata hari masuk Islam juga dia ni, sebagai contoh, tuan-tuan. Kata dia, tuan-tuan, kata Abu Talib, tak apalah wahai Muhammad tadi, tuan-tuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya innallaha, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan siapa-siapa yang tak diberikan hidayah itu, tuan-tuan, maka itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kamu berusaha sebaik mungkin. Tuan-tuan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Allah Subhanahu. Apa juga yang Nabi minta, kebiasaannya, tuan-tuan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Tapi dalam urusan Abu Talib, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kamu. Hidup dan mati bukan urusan kamu, itu urusan aku. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tetapi nak ceritakan kepada kita, tuan-tuan, bagaimana Nabi SAW dia amat kasihkan bapa saudaranya. Begitu juga bapa saudara-saudaranya sebelum ni banyak mengasihi Nabi SAW, sebab seorang pemuda yang hebat sejak daripada kecil lagi, tuan-tuan, sehinggalah dia menjadi pemimpin yang hebat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, apabila hakim telah mendengar keputusan tadi, maka hakim juga disebutkan dalam kitab ini bahawa penghakiman tidak boleh mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram, tuan-tuan, yang halal tetap halal. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, tuan-tuan, bila dalam bulan Ramadan ramai orang bersedekah, termasuklah juga orang-orang yang berkhidmat dalam aktiviti yang tak sihat, pun nak melakukan ibadah sedekah di bulan Ramadan sebab nak dapatkan pahala. Tahu, tuan-tuan, dosa, tetapi katanya bulan Ramadan bulan yang barakah, bulan yang banyak pahala, berlipat kali ganda. Inilah masanya Mufti pun keluarkan kenyataan hukumnya haram. Sumber tadi sumber yang haram, kemudian tuan-tuan memberi makanan kepada mereka, maka mereka akan makan daripada sumber yang haram. Maka haram ini, tuan-tuan, tidak ada hukuman, tidak ada ganjaran baginya, melainkan dimasukkan ke dalam neraka, tuan-tuan. Jadi sedih, tuan-tuan, orang yang sedekah tadi, walaupun niatnya baik, Mufti dah buat kenyataan tu, tak boleh, tuan-tuan. Niat baik semata-mata tidak boleh menghalalkan perkara yang haram. Tuan-tuan dikasihi. Apabila faktor-faktor yang telah menetapkan suatu perkara ataupun menafikan telah disempurnakan di hadapan pihak hakim yang telah mengeluarkan hujah-hujah secara zahir seperti al-bayyinah, diperintah untuk mengikuti dalil yang zahir padanya, sebagaimana yang kita telah ketahui. Contoh, tuan-tuan, hukum fiqh, tuan-tuan. Hukum fiqh ni berdasarkan amalan secara zahir. Nak tahu sah ataupun tak sah. Bagi contoh, tuan-tuan, kadang-kadang ada orang semayang, tuan-tuan, dia bagus semayang, tuan-tuan, bagus nak semayang pakai baju t-shirt, pakai seluar jeans. Saya buat contoh lah tadi, tuan-tuan. Tetapi apabila dia sujud, tuan-tuan, nampak ponggongnya. Dah lah tak pakai spender pula, tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Sebagai contoh, tuan-tuan, ini satu budaya juga. Kadang-kadang saya pun tak faham, tuan, macam mana lah ni, tuan-tuan. Niat tu baik, tuan-tuan, nak solat, tapi bila dia sujud tu nampak lah, tuan-tuan, dengan kudih-kudihnya semua nampak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sakit hati dibuatnya, tuan-tuan. Kita nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam melakukan amal ibadah tadi, tuan-tuan, mestilah pertama melakukan pada waktu yang sah. Maksudnya apabila nak melakukan solat tadi, mestilah dalam masuk waktunya. Dah masuk waktu baru kita boleh solat, tuan-tuan dan kasih sekalian. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat tu wajib, tuan-tuan, baru sah sembahyang kita. Kalau tuan-tuan buat tak tahu je, sebagai contoh macam tadi lah tadi, tuan-tuan, pakai baju pula separuh, tuan-tuan, tak besar mana. Bila sujud tadi dah terangkat ke depan, dah susut ke depan. Lepas tu yang seluar pula tadi tertarik, tuan-tuan, dah nampak dah ponggong dia. Macam mana keadaan, tuan-tuan? Kalau boleh kata, tuan-tuan, ni masalah bila sembahyang belakang kita sembahyang belakang dia, sebagai contoh, tuan-tuan yang kasih sekalian. Sembahyang pula sembahyang Jumaat, tuan-tuan yang kasih sekalian. Bahaya, tuan-tuan. Silap hari bulan, tuan-tuan, batal sembahyang, tak sah sembahyang, tuan-tuan. Kalau nak ikutkan hukum, tapi orang tak tahu, tuan-tuan, dia kata ini kira okey lah, Ustaz, saya nak sembahyang. Tak boleh kira okey, tuan-tuan, ni hukum. Kalau tak salah sembahyang, buat apa tuan-tuan sembahyang? Sebagai contoh, tuan-tuan dikasih sekalian. Sebab itu, tuan-tuan dikasih sekalian, faman qadaitu lahu fi haqqi akhihi syai'an fala ya'khuzuhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Siapa yang memutuskan untuknya pada suatu yang menjadi hak saudaranya, maka janganlah mengambilnya keputusan itu dan melaksanakannya. Adapun sungguhnya aku memutuskan untuknya
sepotong daripada api neraka. Jadi apabila hakim ni nak buat keputusan, tuan-tuan, bukan senang, tuan-tuan. Dia tak ada sebarang kepentingan. Sebab itu kadang-kadang hakim ni nasihatkan, kalau awak ada apa-apa kaitan dengan kes tersebut, maka awak kena gugurkan diri, keluar daripada kes ni, ganti hakim lain. Sebab ada kepentingan, tuan-tuan. Sebab ni hukum, tuan-tuan, hakim ni dia memutuskan perkara yang besar. Mungkin bagi kita kecil, tuan-tuan, bagi orang yang kena hukum, tuan-tuan, besar, tuan-tuan. Nak memutuskan sama ada dia bersalah ataupun tidak, hakim yang menentukan. Bila dah jatuh keputusan, tuan-tuan, kalau dia tak bersalah, maka dia akan dibebaskan. Sekiranya dia bersalah, maka dia akan jatuhkan hukuman, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, sekarang kita bertemu pada waktu yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. Insan husnul ladzina amanu wa salatu wa salam.